A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana Dia berikan kita kelapangan hari ini untuk bersama-sama dalam Gharib Muskilat. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sama, iaitu hukum kalimah-kalimah khas. Ada beberapa wajah dalam satu ayat untuk qiraat Hafs an Asim. Ada dua wajah, ada satu kalimah tapi dibaca dengan dua cara. Jadi ada beberapa ayat yang insya-Allah ni saya akan kongsi. Surah Ar-Rum ayat yang ke-54 di mana saya akan kongsi bersama, iaitu surah kalimah dha'fim, dha'fim. Saya akan baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dalam kalimah dha'fim tu ada tiga di sini. Untuk qiraat Hafs harus dibaca dengan dua wajah, iaitu dengan salah satu yang ada di Quran kita, iaitu kita dibaca dengan berbaris fathah. Kemudian lagi satu wajah adalah baca dengan berbaris dhammah, iaitu saya ambil aja ya. Min dhufin thumma ja'ala min ba'di dhufin quwwah, gitu. Ketiga-tiganya berbaris. Bila kita ambil yang wajah yang berbaris dhammah, bermakna ketiga-tiga bacaan kita kena baca dhufin, tu yang nombor satu. Kemudian nombor dua dhufin, kemudian yang nombor tiga dhufan. Bukan pasal sifat tu, huruf fa tu, dia adalah kalimah yang awal tu, iaitu radha yang berbaris fathah ataupun baris depan. Jadi harus dibaca dengan dua wajah. Ini adalah salah satu yang mungkin insya-Allah mungkin kita dah kurang baca. Kalau kita dalam baca bertadarus pun kita dah tak baca lagi dhufin tu, tapi dia ada wajah. Ia adalah daripada qiraat Hafs an Asim tu sendiri insya-Allah. Okey, untuk yang kedua yang saya nak kongsikan ini adalah daripada surah Al-Insan ayat yang keempat. Ada dua tempat di sini, satu ayat yang keempat, kemudian lagi satu ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Okey, insya-Allah tuan-tuan, yang kedua iaitu daripada surah Al-Insan ayat yang keempat, iaitu kalimah salasila tu harus dibaca dengan dua wajah, iaitu tak kala kita wakaf kita baca dia dengan mad asli ataupun kita sukunkan dia kepada, kita matikan dia di huruf lam tu. InsyaAllah saya akan cuba baca dengan kedua-duanya wakaf. Wajah yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Itu adalah wajah yang pertama tak kala kita wakaf. Wajah yang kedua, Inna a'tadna lil kafirina salasil. Itu adalah wajah yang kedua. Kemudian bagaimana kalau kita terus wasal sahaja? InsyaAllah saya akan cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Untuk ayat yang keempat ini, ayat yang ke-15 dan yang ke-16.
Saya bagi contoh ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Ya tuan-tuan, di situ bila kita tanda bulat di situ, qawarir yang kedua tu, bermakna di situ kita matikan dia seperti mana kita mati seperti bacaan mad arid li sukun. InsyaAllah ni saya akan habiskan bacaan qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Perhatikan di mana qawarir min, saya tak baca dia dengan mad, and saya terus baca qawarir min gitu. Saya ulang lagi. Tak kala kalau kita bacaan dia dengan baca wasal, dia akan jadi gini, qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Untuk kalimah yang bulat ini, ya, tanda dia macam bujur gitu, macam bujur compare dengan yang awal sekali, akhir kalimah ayat yang ke-15, iaitu qawarira, kan ada pada tanda tapi tiada di bacaan. InsyaAllah saya buat contoh untuk bila kita wakaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Bila kita wakaf di situ akhir di pada kalimah ayat yang ke-15 tu, kita wakaf dia dengan qawarira. Ya, kita matikan dia dengan ada mad di situ. Jadi bagaimana kalau kita baca dia dengan wasal? Kalau kita baca dengan wasal, tiada mad langsung, tak ada mad asli di situ. Kemudian saya akan matikan daripada saya akan matikan di ayat yang ke-16, saya akan mati kepada qawarir tu nanti. Matinya dengan mad arid li sukun. Di situ kaedah dia. Saya akan ambil setengah aja daripada wa akwabin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akwabin kanat qawarira qawarir. Ya, kita matikan dia dengan mad arid li sukun. Kemudian bagaimana kalau kita nak wasalkan dia? Untuk ayat yang ke-16, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya gitu tuan-tuan. InsyaAllah untuk tanda bulat ni, mudah-mudahan semua dapat manfaat daripadanya. Lagi satu daripada surah Al-Naml ayat yang ke-36. Ya, kalimah atani Allah. Atani Allah ni ada terdapat dua wajah tak kala kita wakaf, iaitu kita wakaf dia dengan tanpa dengan mad asli huruf ya, dan lagi satu kita wakaf dia dengan seperti mad arid li sukun, tiada ya-nya. Fama atani, wajah yang pertama kita wakaf dia dengan atani, adalah bacaan seperti mad asli. Kemudian wajah yang kedua, fama atan, bermakna kita baca dia, kita wakaf dia dengan sama seperti dengan mad arid li sukun. InsyaAllah tuan-tuan, ini adalah wajah-wajah kedua yang kita mungkin dah terlupa. Saya cuma peringatkan aja ataupun berkongsi sama. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.